سلاما لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلمنا منا وهداية يسر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف بك ونعرفك ونعرف بك نعرفك ونصرك ولما الملائكة المقربين وعلمنا أسرنا عندك يا رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ سبحانه وتعالى في الدارين. Dan jikalau berbilang-bilang mukanya seperti dijadikan dua mukanya, seperti diperanakkan dua muka. Yang asli keduanya, atau satu asli dan satu zaid, seperti yang kedatangan baginya kemudian daripada diperanakkan dia, dan kesamaran zaid dengan asli, atau tiada berbeza dan berbetulan, maka adalah pada tiga surah ini wajib atasnya membasuh keduanya dan diniat pada tiap-tiap daripada keduanya. Yang lain daripada surah yang kemudian. Dan jikalau berbilang-bilang muka, seorang itu ada dua muka, ada dua kepala, mestilah ada dua muka. Dan jikalau berbilang-bilang mukanya, seorang itu dia ada dua kepala. Kalau ada dua kepala, maknanya ada dua muka lah. Seperti dijadikan dua mukanya. Seperti dijadikan dua mukanya. Maknanya, tafsir dia. Seperti diperanakkan dua mukanya. Dua muka yang asli keduanya. Seperti diperanakkan dua muka, ini keadaannya ada dua muka. Ketika lahir dia tu dah ada dua muka. Lepas tu dua muka tu yang asli keduanya. Yang asli keduanya, yang asal keduanya. Dengan mana yang asli keduanya, maknanya kedua-dua muka tu boleh digunakan keduanya. Jadi samalah. Yang satu ni ada mata, ada hidung, ada mulut, boleh makan, boleh cakap. Yang satu lagi pun begitu juga. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Boleh bercakap.
atau satu asli dan satu zaid. Atau satu asli, satu zaid. Satu yang asal. Dan satu lagi yang zaid. Jadi zaid itu mana bukan asal. Macam mana satu asal, satu zaid, bukan asal, baru ada. Zaid itu bukan asal, maknanya baru ada. Seperti kedatangan baginya, bagi seorang. Kedatangan baginya bagi seorang, kemudian daripada diperanukkan dia. Kemudian daripada diperanukkan dia. Jadi ketika ketika beranak tu, ketika awal-awal lahir tu tidak ada satu muka saja. Kemudian selepas tu jadi tumbuh naik satu muka lagi. Maka yang satu lagi itu dikatakan zaid yang tambahan. Bukan asal. Tetapi dan kesamaran zaid dengan asli. Dan kesamaran maknanya keliru. Dan kesamaran zaid dengan asli. Apabila naik satu lagi itu, naik muka satu lagi itu, jadi tak tahu mana yang asal, mana yang zaid. Sebab boleh guna keduanya. Atau berbeza, atau boleh berbeza, tidak kesamaran, boleh beza. Yang ni asal, yang satu lagi zaid. Dan berbetulan. Atau berbetulan. Jadi yang zaid itu berbetulan. Jadi sama serupa dengan yang asal. Berbetulan yakni sama serupa dengan yang asal. Maknanya yang asal, yang baru tu sama bentuk dia. Maka adalah pada tiga surah ini, pada tiga masalah tadi, wajib atasnya, atas seorang tadi yang ada dua muka tu membasuh keduanya. Wajib kena basuh kedua-dua muka. Wajib kena basuh dan niat pada tiap-tiap daripada keduanya. Dan wajib kena niat daripada keduanya, daripada kedua muka. Basuh sebelah ni niat, basuh sebelah lagi pun niat. Tapi kata kena niat kedua-dua tu yang lain daripada surah, yakni masalah yang kemudian masalah yang akhir. Ialah masalah yang berbetulan. Kemudian maka bahwasanya tiada wajib niat melainkan pada asal jua. Jadi masalahnya seorang yang ada dua muka. Seorang yang ada dua muka, sekiranya kalau kedua-dua muka itu asal keduanya. Dengan maknanya asal keduanya, dengan maknanya ketika dilahir itu lahir dengan keadaan ada dua muka. Itu mana asal keduanya. Dilahirkan seorang itu lahir dengan keadaan ada dua muka. Lagi pulanya kedua-dua muka tu boleh digunakan kesemuanya. Jadi yang satu ni dan satu lagi tu sama.
boleh bercakap, boleh ada mata, ada hidung, ada mulut, boleh bercakap, boleh apa dah. Jadi maknanya kedua-dua muka tu sama pada asal dan sama pada uh, kegunaan dia. Maka dengan sebab sama lahir itu ada dua muka, lagi pulanya kedua-dua muka itu sama pada ada mata, ada hidung, ada mulut boleh digunakan semua. Nampak dengan mata yang ada muka sebelah ni, nampak juga dengan mata yang ada muka sebelah satu lagi. Dapat hidungkan bauan dengan hidung yang ada pada muka satu ni dan dengan hidung yang ada pada muka satu lagi. Boleh bercakap dengan, boleh makan, boleh minum dengan mulut yang ada pada muka satu ni dan yang satu lagi. Maka itu dikatakan asal kedua. Maka masalah kata asal kedua tu, maka wajib kena basuh kedua-dua muka dan niat masing-masing. Situ. Kemudian, sekiranya kalau dilahirkan dengan dua muka juga, tetapi yang satu ni lah yang boleh gunanya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Tapi yang satu lagi tu bukan ada saja-saja ada, tak boleh, tak ada hidung, tak ada mata, itu dikatakan zaid. Maka yang zaid tu, yang tambahan tu tak wajib dibasuh. Kemudian dia katanya, dan masalahnya satu lagi pulaknya masalah yang berkedatangan. Dia katanya atau satu asal satu zaid. Satu asal satu zaid. Yang asal satu, yang zaid satu. Zaid itu yang tambahan. Yang baru seperti kedatangan baginya. Yang zaid itu mana yang baru datang, baru ada. Seperti diperanukkan apa dia? Yang kedatangan baginya kemudian daripada diperanukkan dia. Itu zaid. Ketika lahir itu ada satu muka. Apabila tak lama tu jadi naik satu muka lagi pula. Apabila naik satu lagi muka satu lagi itu, dan kesamaran zaid dengan asli. Dan kesamaran zaid dengan asli. Kesamaran tu maknanya keliru lah. Yang mana asal, yang mana asli tak boleh nak tahu dah sekarang. Dengan sebab kedua-dua yang asal pun boleh diguna, yang baru datang pun boleh diguna. Maka masalah ini wajib basuh kedua-dua dan wajib diniatkan pada kedua-dua. Masalah yang ketiganya atau berbeza dan berkebetulan. Nah, atau berbeza dan berkebetulan. Maka masalah ini masalah berbeza. Boleh beza yang mana yang asal, yang mana yang tambahan. Boleh berbeza. Kalau boleh berbeza ni, maknanya wajib basuh yang asal, tidak wajib basuh yang zaid. Jadi masalahnya ada tiga masalah. Kita ulang balik. Jikalau berbilang-bilang mukanya, seperti dijadikan dua mukanya, seperti diperanukkan dua mukanya yang asli kedua. Ini satu masalah. Seperti diperanukkan dua muka yang asli keduanya. Kena kata dua muka tu asli kedua. Ini satu masalah.
Ini satu masalah. Masalah yang pertama ialah diperanakkan dia dua muka yang asli kedua. Atau satu yang asli dan satu yang zaid. Asli satu, tambahan satu. Seperti kedatangan baginya, bagi seorang kemudian diperanakkan dia. Dan kesamaran zaid dengan asli. Ini masalah yang kedua. Dan kesamaran zaid dengan asli, ini masalah yang kedua. Maknanya masalah yang kedua, satu asli, satu zaid. Tetapi kesamaran. Itu maksud masalah yang kedua. Maksud masalah yang keduanya, satu asli, satu zaid. Tetapi kesamaran yang mana asal, yang mana zaid. Masalah yang ketiga, atau berbeza dan berbetulan. Maknanya, maksud di bawah satu asli, satu zaidah, satu zaid. Maknanya satu asli, satu zaid. Boleh berbeza, yang mana asal, yang mana zaid. Dan berbetulan. Berbetulan ni maksudnya menghadap kepada jihad yang sama. Satu lagi menghadap depan, menghadap ke jihad dada. Satu lagi pun menghadap ke jihad dada juga. Ke pihak dada juga. Itu masalah yang ketiga. Jadi pendek katanya tiga masalah. Masalah yang pertama, asli kedua-dua. Itu masalah yang pertama. Diperanakkan dua mukanya yang asli keduanya. Masalah yang pertama, dua muka itu asli kedua-dua. Masalah yang ketiga, masalah yang kedua, satu asli, satu zaid. Tetapi kesamaran zaid dengan asli. Itu masalah yang kedua. Satu zaid, masalah yang kedua, satu zaid, satu asli. Tetapi ada kesamaran yang mana zaid dengan asli. Mana keliru. Tak tahu mana asal, tak tahu mana zaid. Sebab boleh digunakan keduanya. Itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiganya, satu asli, satu zaid. Boleh berbeza dan berbetulan. Satu asli, satu zaid dapat berbeza dan ada berbetulan. Tiga masalah. Maka adalah pada tiga surah. Tiga masalah. Maka adalah pada tiga surah, yakni tiga masalah, wajib atasnya, atas seorang membasuh keduanya. Kena basuh kedua-dua muka. Dan niat pada tiap-tiap daripada keduanya, basuh tu kena basuh kedua-dua. Tengok dia katanya, maka adalah pada tiga surah ini, wajib atasnya membasuh keduanya. Kedua-dua muka tu dalam tiga masalah saat ni tu wajib dibasuh.
wajib membasuh kedua-duanya, kedua-dua muka. Pada masalah saat ni, tilik kepada masalah basuh, kena basuh kedua-dua muka. Pada 3 masalah. Dan niat pada tiap-tiap daripada keduanya, wajib kena ada niat pada tiap-tiap daripada keduanya, yang lain daripada surah yang kemudian, yang lain daripada masalah yang terakhir. Masalah satu asli, satu zaidah boleh berbeza dan berkebetulan. Lain pada masalah akhir, maka bahwasanya pada masalah yang akhir ni tiada wajib niat, melainkan pada aslinya jua. Jadi kita ada 3 masalah. Masalah yang pertama, kedua-dua itu asal. Masalah yang kedua ialah satu asli, satu zaid, tetapi ada kesamaran zaid dan asli. Tak tahu yang mana asal, tak tahu yang mana zaid. Sebab boleh digunakan kedua. Itu masalah yang kedua. Satu asli, satu zaid. Tapi kesamaran. Masalah yang ketiga, satu asli, satu zaid boleh berbeza dan ada berkebetulan. Itu masalah yang 3. Kemudian pada 3 masalah, tilik pada masalah pada 3 rupa saat ni, 3 rupa saat ni, 3 rupa, 3 masalah sini, masalah tentang basuh, maka wajib kena basuh ke semua. Hukum basuhnya ialah kena basuh kedua-dua muka. Tentang hukum basuhnya, maka kena basuh kedua-dua muka pada 3 masalah. Itu tentang membasuh. Tentang niat pula. Tentang niat pula, wajib niat pada masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Tidak masalah yang ketiga. Dengan maknanya, kalau masalah basuh tu 2 muka yang asli. 2 muka yang asli wajib kena basuh ke semuanya. Ini cakap bab basuh dulu. 2 muka yang asli, masalah yang pertama, surah yang pertama wajib basuh kedua-dua. Dan wajib niat pada kedua-dua. Basuh satu ni saja aku mengambil wuduk. Basuh satu lagi pula saja aku mengambil wuduk. Itu masalah asli kedua-dua. Masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua ialah satu asli, satu zaid, tetapi kesamaran. Hukumnya, wajib kena basuh kedua-dua dan niat pada kedua-dua. Dengan mana basuh satu ni, saja aku mengambil wuduk. Basuh satu lagi pula, saja aku mengambil wuduk. Itu masalah satu asli, satu zaid, tetapi kesamaran. Masalah yang ketiga, satu asli, satu zaid, boleh berbeza dan ada berbetulan. Maka basuh wajib kena basuh kedua-dua. Pada rupa yang 3 ni. Wajib kena basuh kedua-dua, tetapi bab niat pada yang asli satu ya saja.
Yang zaid tak payah niat, basuh saja. Yang zaid tak payah niat, ketika basuh zaid, basuh saja tak payah niat. Sebab kita boleh tahu yang mana asal, yang mana zaid. Sebab boleh berbeza. Gitu. Itulah masalahnya. Kita ulang sekali lagi. Berbilang, jikalau berbilang-bilang mukanya seperti kedatangan jikalau berbilang-bilang mukanya seperti dijadikan dua muka. Masalah berbilang muka tu seperti dijadikan Allah Ta'ala jadi dua muka bagi seorang itu. Seperti diperanakan dua muka yang asli keduanya. Dah lahir daripada perut ibunya, dah ada dua muka. Lepas tu dua muka tu asli kedua. Ini masalah yang pertama. Jadi masalah yang pertama tu asli kedua-dua. Atau satu asli satu zaid. Macam mana satu asli satu zaid? Seperti kedatangan baginya kemudian daripada diperanakkan dia. Ketika diperanak tu tak ada satu saja. Tapi apabila lepas pada tu jadi timbul naik satu muka lagi pula. Jadi maknanya satu asli satu zaid. Dan kesamaran. Zaid dengan asal. Jadi itu kita ambil jadi masalah yang kedua, maknanya satu asli satu zaid tetapi ada kesamaran zaid dengan asli. Kesamaran tu bukan maksud kata dia terlupa yang mana asal, yang mana zaid, yang mana baru, yang mana baru, yang mana yang ada di awal. Dengan maknanya kesamaran tu dengan sebab kedua-dua tu boleh diguna. Sehingga tak boleh katanya yang baru ni asli. Tak boleh kata yang zaid sebab boleh guna kedua-dua. Maksudnya begitu. Jadi kesamaran mesti kena basuh, kena niat kedua lah. Sebab dia kesamaran tak tahu yang mana asal, tak tahu yang mana yang zaid. Jadi kena ihtiyat, kena basuh dan niat kedua-dua. Dan masalah yang ketiga, atau berbeza dan berbetulan. Maknanya satu asli, satu zaid tetapi boleh berbeza dan ada berbetulan. Maka apabila tilik kepada berbeza, tilik kepada boleh beza yang mana asal, yang mana zaid, maka wajib basuh pada kedua-dua. Tapi niat, wajib niat pada yang asli saja. Maka tengok dia katanya, maka adalah pada 3 surah ini wajib atasnya basuh. Ini masalah basuh. Wajib atasnya basuh kedua-dua. Masalah basuh, kena basuh kedua-dua muka pada 3 masalah. Pada 3 surah, 3 rupa. 3 masalah saat ini. Tapi pada masalah niat, dan niat pada tiap-tiap keduanya juga. Tapi yang lain daripada surah yang kemarin, surah yang akhir ialah surah yang ketiga. Maka pada masalah surah yang ketiga ni, wajib, maka bahawasanya tiada wajib niat melainkan pada aslinya jua. Begitu. Masalah yang tiga ni, niat wajib niat pada yang asli saja. Yang zaid tak wajib niat, maknanya yang zaid pada masalah yang tiga wajib basuh saja. Tetapi yang zahir, jika ada keduanya itu asli, tetapi yang zahir jika ada keduanya dua muka asli, nascaya memadalah salah satu dari nascaya memadalah niat salah satu daripada keduanya. Sani dia katanya wajib kena basuh ke semua pada dua muka dalam 3 masalah tadi, dan wajib niat pada yang wajib niat pada kedua-dua
pada masalah yang pertama dan masalah yang kedua, dan tak wajib niat pada zaid, wajib niat pada asli saja pada masalah yang ketiga. Tetapi dia katanya, tetapi yang zahir, yang nyata, yang zahir di si musannif, jika ada keduanya asli, ni masalah ada khilaf. Jika ada keduanya asli, dua muka tu asli, nascaya memadalah niat pada salah suatu daripada keduanya. Tu yang zahir diisi dianya, tak yang dia nakal daripada ulama lain. Tapi yang zahir diisi dianya, kalaulah dua muka itu asli, maka maka zahirnya, aulanya kita hukum katanya memada niat pada mana-mana satu daripada dua muka. Sebab bilang kata satu. Kalau asli kedua, basuh tu kena basuh kedua lah. Tetapi niat tu niat pada yang ni pun boleh, niat pada yang ni pun boleh. Jadi kita niat pada, kalau dia niat pada muka yang ada sebelah kanan, basuh ketika basuh muka yang ada sebelah kiri, tak payah niat dah. Basuh saja. Itu yang zahir diisi musannif. Memadalah niat pada salah suatu daripada keduanya. Dan pada surah asli dan zaid yang kesamaran. Dan pada surah asli dan zaid, ada asli satu, ada zaid satu. Satu asli, satu zaid yang tadi. Tetapi kesamaran keduanya. Wajib basuh keduanya serta disertakan niat keduanya. Kalau ada satu asli, satu zaid pada masalah yang kedua tadi. Pada masalah yang kedua tadi, mengikut zahir di isi musannifnya, kena basuh kedua dan niat pada kedua-dua. Lainlah tu hukum dengan tadi. Dan pada surah asli dan serupa. Dan pada surah asli dan serupa. Wajib membasuh keduanya disertakan niat aslinya juga. Dan pada surah asli, pada masalah asli satu, zaid satu. Dan serupa. Asli dengan zaid itu serupa. Wajib membasuh keduanya disertakan niat pada asli. Basuh kena basuh kedua. Tapi niat pada asli saja. Bila. Tadi hukumnya dia mengikut apa yang cerita oleh ulama lain. Tapi desi dianya begitulah yang zahir desi dia. Dan jikalau dijadikan dua muka asli dan zaid dan berbeza dan berbetulan, maka bahawasanya tiada wajib atasnya membasuh yang zaid dan wajib niat pada asli. Tengok. Dan jikalau dijadi dua muka. Dijadi dua muka maknanya dia lahir itu dengan ada dua muka. Tetapi walaupun dilahirkan dalam keadaan ada dua muka, yang satu ni asli, yang satu lagi zaid. Jadilah lain-lain daripada tadi. Tadi dilahir dengan keadaan dua muka, asli kedua. Adapun di sini dilahirkan dalam keadaan dengan keadaan dua muka tetapi bukan asli kedua. Satu asli, satu zaid. Bukan satu asli, satu zaid. Beranak lahir keluar daripada rahim ibunya, daripada perut ibunya ada dua muka. Tapi dua muka tu satu asli, satu zaid. Satu asli, satu zaid. Itu maknanya, dan jika dijadikan dia dua muka asli satu dan zaid. Satu lagi zaid. Dengan maknanya yang sempurna tu asli. Yang tak sempurna tu zaid. Contohnya yang ni asli. Memanglah ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kepala, ada hidung, ada rambut, cukup lah. Macam muka biasa ni lah. Tapi yang satu lagi bentuk muka saja. Hidung
Hidung tu ada tapi lubang hidung tidak ada. Bentuk bibir mulut tu ada tapi tak boleh terbuka, tak boleh ngangur, tak boleh makan. Itu dikatakan zaid. Dan berbeza. Serta boleh berbeza. Dan berbetulan. Berbetulan tu maknanya dua-dua tu menghadap ke jihad depan kedua-dua. Maka bahawasanya tiada wajib membasuh yang zaid. Kalau rupanya begini, tak wajib kita basuh yang zaid. Apabila tak wajib basuh, niat jauh lagi lah. Tiada wajib atasnya membasuh yang zaid dan wajib niat pada asli. Wajib niat pada asli, tak wajib niat pada zaid. Jadi maknanya wajib basuh, tak wajib basuh pada yang zaid, tak wajib niat pada yang zaid. Hanya wajib basuh pada yang asli, wajib niat pada yang asli saja. Dan jikalau ada dua muka, satu pihak kubul. Mana depan? Satu muka, ada dua muka. Satu muka berpaling menghadap sebelah jihad kubul. Mana jihad depan. Dan satu pihak belakang. Pihak dubur. Mana sama. Pihak belakang, pihak dubur tu mana sama. Jadi ada dua muka. Depan satu, menghadap ke depan satu, menghadap ke belakang satu. Apa nak kata? Wajib membasuh pihak kubulnya jua. Wajib kena basuh muka yang menghadap sebelah dada ni, sebelah depan ni saja. Itulah hukumnya. Tapi memanglah masalah ni tu jarang sangat nak berlaku. Tapi kalau ada sekarang tu ada. Kalau buka dalam Google tu adalah. Orang yang ada dua muka tu ada. Boleh tengoklah. Tapi 10,000 orang tak ada seorang tu. Tapi sebab tu Imam Ghazali katanya masalah begini kalau kira tu tak penting sangatlah kita membahaskan. Nanti berlaku dulu barulah kita bahas masalah ini. Tidaknya masalah yang jarang berlaku sangat. Nak sibuk dengan dia tu pun bukan perkara yang penting sangat. Tapi masalahnya tilik pada hukum fiqh, dia fardu masalah sekiranya kalau berlaku. Boleh cerita di awal-awal. Kalau berlaku senang nak tahu. Dah tahu hukum. Itu ya. Walaupun benda ini jarang berlaku sekalipun, 1 juta orang tidak ada seorang yang ada dua muka. Walaupun begitu sekalipun, mesti kita kena tahu juga hukum. Itulah. Bersalahan hukum ini pada kepala jikalau berbilang-bilang sekaliannya asli atau setengah zaid. Nascaya memadalah sapuh salah satu daripada sukunya. Jika asli sekalian dan satu suku daripada yang asli, dan satu suku daripada yang asli dan tiada memadai sapu yang zaid. Ini masalah kepala lain pada muka sebab kepala tu dia tak wajib basuh ke semua, dia tak wajib sapu ke semua. Hanya wajib sapu satu juzuk daripada kepala. Maka sekiranya kalau seorang itu ada dua kepala, tapi muka tidak ada kepala saja. Nak ada muka, kena ada mata, hidung, mulut lah. Dia katanya bersalahan hukum ini pada kepala jikalau berbilang-bilang sekaliannya, jikalau berbilang-bilang kepala itu, sekalian yang berbilang tu asli. Semuanya dua-dua kepala tu asli kedua. Atau setengah zaid, mana satu asli, satu lagi zaid, nascaya memadalah sapu yang salah satu daripada suku jika asli sekalian. Kalau asli kedua-dua, sapulah sebelah mana-mana pun memada. Dan satu suku daripada asli,
Kalau yang asli satu, yang zaid satu, mesti sapuh pada yang asli, tiada memada sapuh pada yang zaid. Jadi pada katanya, kalau ada dua kepala, maka kedua kepala tu asli kedua. Maka sapuhlah di mana-mana daripada dua kepala memadai. Kalau ada dua kepala yang asli, kedua-dua, maka sapuh pada mana-mana daripada dua muka itu memadai. Daripada kepala itu yang asli kedua itu memadai. Tetapi kalau yang ada yang zaid satu, yang asli satu. Mana yang zaid tu kita katanya, itu sekadar bentuk kepala lah. Tidak ada otak. Tidak rambut tidak ada, artinya otak tidak ada sebelah dalam, hanya ada isi daging gitu. Maka kalau asli satu, zaid satu, sapuhlah di mana-mana yang asli, tidak memada sapuh pada yang zaid. Begitulah. Mana kalau zaid kedua, sapuh di mana-mana pun boleh. Tapi kalau asli satu, zaid satu, mesti kena basuh pada, sapuh pada yang asli, tidak memada sapuh pada yang zaid. Itulah masalah kepala. Tapi kalau masalah tangan, ada lebih pada sebelah kanan tu ada dua, sebelah kiri ada dua, maka dia akan tengok kepada asli ke zaid. Di situ juga. Nanti lagi akan datang pada masalah tangan pula. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Dan dikanda wajib membasuh muka itu terbasuh. Dan jikalau dengan perbuatan orang lain dengan tiada izin sekalipun. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinuka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma